Okey, selamat datang ke kelas kelas pendidikan Islam sama Ustazah. Okey, ini adalah objektif pembelajaran kita pada malam ini yang kita nak capai. Pertama ialah kita nak membaca ayat. Okey, yang kedua membaca ayat dengan betul serta fahami maksudnya. Yang ketiga menjelaskan perintah Allah. Keempat menyatakan maksud zikir. 5 menerangkan peranan zikir. 6 menghuraikan adab berzikir. 7 menjelaskan kepatuhan malaikat dalam berzikir kepada Allah SWT. Yang ke-8 pengajaran ayat dan yang ke-9 ialah jawab soalan penilaian. Okey, dapat objektif kita. Objektif pembelajaran untuk malam ni dapat? Dapat. Okey, alhamdulillah. Sambil-sambil tu buka buku teks masing-masing ya. Buku teks kena ada, buku nota, buku latihan. Semua macam biasalah nak. Ada semua? Pastikan ada bersama dengan kamu semua yang saya sebut tadi tu. Buku teks, buku nota dan juga buku latihan. Okey. Kita akan terus je buat kelas kita ni terus sampai habis selesai buat jawab soalan penilaian. Okey? Boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, seterusnya Ustazah. Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Ustazah akan share dengan kamu untuk pelajaran kita malam ni. Okey. Yang ni yang kita nak belajar hari ni. Okey. Yang ni dah nampak malam ni. Okey, tajuk kita iaitulah Zikir Penenang Hati, surah Al-A'raf ayat 205 ya, hingga ayat 206. 205 hingga 206. Okey nah. Terlebih dahulu saya kamu dengar dulu yang ni. Okey, dengar dulu nah. Kita ambil masa sikit nah. Zikir apa yang dialunkan tadi? Okey, siapa-siapa boleh respon Kak Ustazah? Ialah zikir hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya, hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Okey. Jadi dalam alunan nasyid ni ya, hasbi Rabbi Jallallah ni maksudnya cukuplah Tuhan bagiku Allah yang Maha Agung. Ya, cukuplah Tuhan bagiku Allah yang Maha Agung. Ma fi qalbi ghairullah, tak ada lah yang lain dalam hatiku melainkan Allah, la ilaha illallah, benarlah tiada Tuhan selain daripada Allah. Tu maksud daripada zikir tu yang sebut. Kalau kita duk zikir selalu yang kita sebut hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itulah zikir dia. Okey, pernah tak dengar zikir tu? Pernah tak kamu? Pernah. Ya, pernah kamu dengar dan kamu pun pernah mengalunkannya. Okey, baik. Jadi zikir tu adalah salah satulah di antara zikir yang digalakkan kita sentiasa berzikir dengannya. Okey, baik. Jadi topik kita malam ni adalah berkaitan dengan
zikir. Berkaitan dengan zikir. Jadi zikir, bila kita berzikir, dia dapat menenangkan hati. Itu tajuk dia. Okey, sebab itulah kadang-kadang kalau orang dulu-dulu kan, asal tak? Masa kalau mak ayah, mak-mak kita duk alunkan duk alunkan untuk nak tidurkan adik kan? Betul tak? Kadang-kadang berzikir kan? La ilaha illallah kan? Muhammadur Rasulullah. Nak bagi tidur betul? Baik, itulah di antara zikir-zikir yang kita boleh amal. Selain daripada kita sebut la ilaha illallah, kemudian kita duk sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada juga zikir yang ni, iaitu hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Baik. Okey, jadi untuk tajuk untuk yang berikutnya kita tengok di sini. Okey, pertama kita nak baca dulu. Baca dengan betul, lancar serta bertajwid. Kita nak baca ni. Ayat ni itulah ayat 205 hingga ayat 206 surah Al-A'raf. Jadi semua sekali kita nak baca sama-sama. Siapa yang tak uzak boleh bacalah. Okey, seorang baca. Seorang saja baca. Siapa yang tak uzak tolong buka mic, boleh baca. Siapa nak baca? Cepat. Kita tak nak buang masa ni. Siapa? Ustazah bagi ruang. Saya. Okey, silakan. Okey, cepat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u rabbaka Wadhkur rabbaka. Wad'u rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil udu'i wal asali wa la takun Wala takum minal ghafilin. ولا تكن من الغافلين إن الذين عندك ربك Inda rabbika. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه له Yasjudun. Okey, baik. Tahniah. Apa ni yang baca ni? Okey, tahniah. Tadi cuba baca kah? Tutup mic tu. Okey, baik. Jadi alhamdulillah. Okey, terima kasih yang telah baca tadi. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat surah Al-A'raf ayat 205 ya. Wazkur rabbaka. Okey, dengar ustazah baca nah. Nanti kamu betulkan bacaan nanti nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Okey. Baik, itu cara bacaan dia nah. Okey, kita tengok di sinilah ada hukum-hukum tajwid yang perlu diberi penekanan lah di sini ya. Terutamanya untuk beberapa tempat yang disebut sebagai bacaan yang perlu kita dengungkan ya. Seperti tadarru'an wa khi. Ni ialah tanwin bertemu dengan huruf waw, dia jadi idgham ma'al ghunnah. Kemudian yang kedua khifatan
wa duna. Yang tu pun adalah idgham ma'al gunnah, kena baca dengan dengung. Kemudian wala takum minal ghafilin pun sama juga, perlu dibaca dengan dengung. Nun mati bertemu dengan mim, juga idgham ma'al gunnah. Kemudian tempat yang berikutnya yang perlu dibaca dengan dengung. Okey, kamu tanda dalam buku nah yang perlu dibaca dengan dengung Inna, saya baca dengung. Innal ladzina 'inda, dibaca dengan dengung. Okey, yang keempat ni dibaca dengan dengung. Inna ni disebabkan dia adalah wajibal gunnah. Wajibal gunnah ada dua, nun yang bertanda syaddah, satu lagi ialah mim yang bertanda syaddah. Kita perlu baca dia dengan dengung. Dia jadi wajibal gunnah. Kemudian ainda. Ainda ni adalah nun mati bertemu dengan dal, dia jadi ikhfa, jadi perlu dibaca dengan dengung. Ainda rabbika la yastakbiruna an ibadati, yang ni tak perlu baca dengung. An ibadihi ialah nun mati bertemu dengan huruf ain, dia jadi izhar, tak perlu baca dengan dengung. An ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Okey, baik. Ustazah bagi untuk malam ni ialah hukum yang perlu baca dengung, iaitulah tanwin dan juga nun mati yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Ya, dalam ni kita cuma buat ulangan sahaja. Jadi bila baca Al-Quran kita kena baca dengan betul, lancar serta bertajwid. Sebab nak dapat yang ketiga ni bertajwid dulu Okey, baik, jelas sampai setakat tu nah. Okey, jadi untuk kelas kita ni Ustazah nak fokus bahagian Al-Quran, nak habiskan bahagian Al-Quran dulu. Jadi bila dah habis Al-Quran, nanti kita akan ke bahagian-bahagian yang berikutnya. Jadi sekarang kita dah masuk pelajaran yang kelima. Jadi Ustazah rasa bila Ustazah buat dengan cara kita masuk satu-satu ni akan lebih tersusun pengajaran Ustazah, insya-Allah. Okey, boleh sampai setakat tu? Boleh semua? Boleh. Okey, baik, terima kasih. Seterusnya kita tengok ke yang berikutnya, itulah baca ayat dengan betul dan fahami maksudnya. Okey, yang ni ialah baca ayat dengan betul dan fahami maksud dia. Okey, pertama seperti biasa Ustazah akan buat keratan kat dia nah. Okey, iaitulah wadhkur rabbaka fi nafsika. Wadhkur rabbaka. Okey, Ustazah keratkan di sini wadhkur, apa maksud wadhkur rabbaka. Okey, wadhkur dan sebutlah. Dan sebutlah sampai setakat tu. Ya, wadhkur tu ialah dan sebutlah. Rabbaka, nama Tuhanmu. Ya, rabbaka tu ialah nama Tuhanmu. Fi nafsika, dalam hatimu. Ya, ada tiga Ustazah buat keratan di sini. Wadhkur rabbaka fi nafsika, maksudnya dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua ni ialah tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Okey, tadarruan, Ustazah ambil satu-satu. Tadarruan satu. Kemudian wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Okey, ada empat. Tadarruan ialah dengan merendah diri. Tadarru' ni maksud dia dengan rasa tadarruan. Iaitulah dengan merendah diri. Wa khifatan. Wa khifatan ni ialah dan rasa takut. Wa dunal jahri, serta tidak menyaringkan suara. Minal qawli wa dunal jahri minal qawli ni dia jadi sekali. Okey, saya padam ni. Wa dunal jahri minal qawli maksud dia dan rasa okey, dan rasa takut satu. Kemudian wa dunal jahri minal qawli, serta tidak menyaringkan suara. Okey, tu yang kedua. Okey, baik, yang ketiga ialah bil ghuduwi wal asali. Bil ghuduwi
Iaitulah pada waktu pagi, wal asali dan petang. Ya. Pada waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin. Ini yang keempatnya ialah wala takum minal ghafilin. Wala takun dan janganlah engkau. Dan janganlah engkau minal ghafilin termasuk orang yang lalai. Okey, boleh sampai setakat tu. Okey, saya teruskan yang berikutnya. Okey, yang berikutnya ialah yang kelima. Okey, yang kelima kita tengok ni yang kelima ni. Okey, saya tarik sikit lagi besar. Okey, ini yang kelima. Kelima iaitulah innal ladzina 'inda rabbika innal ladzina. Okey, innal ladzina sesungguhnya mereka 'inda rabbika. Innal ladzina 'inda rabbika sesungguhnya mereka ni di sini ialah para malaikat. Ya, para malaikat di situ 'inda rabbika yang ada di sisi Tuhanmu. Sesungguhnya mereka iaitulah para malaikat ni. Okey. 'Inda rabbika yang ada di sisi Tuhanmu. Okey, apa dia malaikat ni? La yastakbiruna an ibadatihi. La yastakbiruna bermaksudnya tidak ingkar. Tidak ingkar. La yastakbiruna tu tidak ingkar. An ibadatihi daripada beribadat kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, malaikat dia tak ingkar. Ya. Wa yusabbihunahu. Okey, ni satu saja. Wa yusabbihunahu. Wa yusabbihunahu. Okey, yusabbihunahu. Mereka sentiasa bertasbih baginya. Wa yusabbihunahu tu ialah mereka sentiasa bertasbih baginya. Walahu yasjudun. Ini yang ke-8. Okey. Serta kepadanya jua mereka bersujud. Mereka sentiasa bersujud kepada Allah SWT dan mereka juga sentiasa berzikir kepada Allah ni. Wa yusabbihunahu ni bertasbih di sini, iaitulah mereka sentiasa berzikir. Inilah yang kita nak fokus ni. Berzikir kat sini. Ya, baik. Kat sini dia nak terangkan kepada kita malaikat sentiasa bertasbih. Ya. Okey, sebutlah di sini wazkur ni. Okey, ustazah kembali balik wazkur ni. Sebutlah ni maksud dia zikir. Wazkur. Wazkur tu asal daripada perkataan zakara, zikir ya. Wazkur sebutlah. Okey, Tuhanmu waktu pagi dan juga waktu petang ni dalam keadaan kita ada perasaan rendah diri, rasa takut dan juga kita tidak menyaringkan suara. Ya, kita dengar rasa tadarru'. Maksudnya kita rasa rendah diri kita kan menghadap pada Allah tanpa kita ada rasa nak meninggikan suara kita, bukan kita kuat-kuatlah kan. Jadi itu yang disebutkan sebagai zikir. Dan juga pada waktu pagi juga petang ya, pada waktu pagi dan petang janganlah engkau termasuk orang yang lalai jangan kita jadi orang yang lalai. Okey. Sesungguhnya dicerita di sini bila Allah perintahkan di sini, Allah sebutkan tentang para malaikat ni. Malaikat ni sentiasa berzikir kepada Allah ya. Mereka tak ada rasa nak ingkar kepada Allah. Ya, nak bandingkan ya, juga nak tunjuk contoh kepada kita. Keadaan malaikat sentiasa zikir kepada Allah. Ya, kita manusia ada yang setengah kadang-kadang ada yang berzikir dan ada yang tak zikir. Betul? Okey, baik. Jadi alhamdulillah. Okey, kita tengok sebelah di sini sebelum kita masuk, kita tengok di sini amalan. Apa dia yang amalan yang disarankan, iaitulah sujud tilawah. Ya, umat Islam disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tanda ni tanda ni. Tanda sujud ni kita disunatkan supaya kita bersujud kepada Allah. Walahu yasjudun. Bila ada tanda, jumpa tanda tu, kita pun bersujudlah kepada Allah. Okey. Baik, kemudian orang yang sedang solat, okey, baik. Bila sujud pada Allah tu bolehlah kita nak sebut dalam sujud kita tu, kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar pun boleh.
Ataupun kita nak sebut apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun boleh. Jadi bacalah, maksud dia apa sahaja yang kita boleh dalam keadaan kita sujud tu kita boleh sebut. Okey, kita berzikir. Kemudian orang yang sedang solat perlu berniat untuk sujud di dalam hati. Okey, kalau orang yang sedang solat perlu niat untuk sujud dalam hati. Lalu sujud sekali seperti sujud biasa. Kemudian bangun untuk meneruskan solat seperti biasa. Yang ni kamu biasa tak buat ni yang ni? Sujud. Kita tengah semayang, tengah-tengah semayang ada baca ayat-ayat sejadah ni, lepas tu sujud. Pernah tak kamu lalui benda ni? Ada tak siapa-siapa yang pernah jadi? Tak pernah kan? Okey, baik. Kalau pagi Jumaat, siapa yang biasa pergi solat di masjid pada hari Jumaat? Tak ada juga kan? Baik, kalau di masjid pada hari Jumaat, biasanya imam akan baca surah yang ada ayat sajadah. Bila dia baca surah yang ada ayat sajadah ni, bila yang macam ni lah yasjudun ni, bila berhenti yasjudun, dia akan daripada keadaan berdiri kita duduk tengah duduk baca tu, kemudian baca ayat sajadah ni, kemudian imam pun akan turun terus sujud. Dia sujud, baca dalam tu ialah sajada wajhiya lillazi khalaqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita baca ayat kita akan baca tasbih sejadah ni. Kemudian baca dan dia akan bangun baca dia dan dia seterusnya dia akan bangun sambung balik bacaan ayat-ayat Al-Quran yang berikutnya. Tu pada hari Jumaat lah. Biasa siapa yang pergi semayang Jumaat, semayang pada pagi Jumaat dia akan dapat. Okey, baik. Okey, orang yang sedang solat perlu berniat untuk sujud dan hati. Okey, yang tu. Kemudian bagi orang yang berada di luar solat hendaklah berniat sujud bagi orang yang berada di luar solat hendaklah berniat untuk sujud takbiratul ihram, sujud sekali, duduk selepas sujud dan memberikan salam. Okey. Dia hendaklah berniat untuk sujud. Okey, takbiratul ihram. Dia takbiratul ihram, Allahu akbar, sujud sekali, duduk selepas sujud, dia duduk balik selepas sujud dan seterusnya dia memberi salam. Okey, ni orang yang berada di luar solat. Kalau yang tadi dalam solat, yang ni ialah keadaan orang yang berada di luar solat. Jadi kamu tolong ambil benda ni, kadang-kadang dia ada soalan yang ambil daripada tempat yang macam ni. Okey, faham tak? Orang yang berada di luar solat hendaklah berniat untuk sujud. Apa dia nak kena buat? Hendaklah berniat untuk sujud takbiratul ihram, sujud sekali, duduk selepas sujud dan memberi salam. Okey, baik. Itu yang ketiga nah. Okey, yang berikutnya bacaan ketika sujud ialah ni bacaan ketika sujud yang Ustazah baca tadi, itulah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksud dia, wajahku bersujud kepada Allah yang maha mencipta, maha membentuk pelbagai rupa, yang membuka pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Maka nyatalah Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Inilah bacaan ketika kita sujud. Ya, kalau tak boleh lah yang ni, tak hafal lah yang bacaan ketika sujud yang ni, dia bolehlah baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar pun boleh. Ya, boleh dia baca. Okey, sampai setakat tu boleh? Boleh faham tak sampai setakat tu? Ni penting ni. Boleh. Okey, baik. Kamu buat nafal nanti. Ya. Orang yang berada di luar solat tu maksud dia orang yang tak solat, orang yang duduk dekat area-area tu ke apa? Bukan, maksudnya orang yang baca Quran, dia bukan dalam keadaan solat. Dia baca Quran.
Oh, Tapi pasal dia dia tak solat. nampak tanda tu. Bukan dalam keadaan solat lah. Dia duduk baca Quran, tiba-tiba dia baca-baca ayat Quran, jumpa ayat ni yang ada tanda sujud ni. Kan? Oh. Jadi dia buat apa? Jadi dia hendaklah berniat untuk sujud. Dia hendaklah berniat untuk sujud. Jadi dia takbir Allah Akbar, sujud sekali, kemudian dia duduk selepas sujud tu dan dia bagi salam. Faham? Faham. Okey, kalau tak faham, tak usah ulang balik. Maksud dia, kalau dia duduk di luar pada waktu solat, okey, dia tengah baca Quran kan, baca-baca Quran jumpa ayat ni kan. Bila dia jumpa ayat ni, dia pun niat untuk sujud, dia angkat takbir, dia duduk macam duduk antara dua sujud tu. Faham? Duduk macam duduk antara dua sujud, dia pun angkat takbir Allah. Kemudian dia sekali, kemudian dia bangun duduk balik, kemudian dia bagi salam. Dia sujud tapi dalam sujud tu kena baca lah ayat. Kena baca ayat bacaan ni lah. Okay. Ayat bacaan kena baca lah. Ya. Apa dia? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kena baca yang tu. Okey. Kalau dia tak boleh baca yang tu, boleh tak boleh nak baca yang lain? Boleh. Seperti kita baca subhanallah. Ya. Subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi pun boleh baca 3 kali, kemudian dia duduk balik, kemudian dia bagi salam. Tu dia kena ada tu. Okey. Angkat takbir, sujud, duduk, selepas sujud, kemudian dia memberi salam. Dia punya step dia tu kamu kena ingatlah. Ya, bagi orang yang berada di luar solat. Okey, baik. Boleh seterusnya. Ustazah nak terus dengan 1.22.3 ni, boleh? Okey, kita tengok seterusnya ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni, apakah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 205 hingga ayat 206 surah Al-A'raf. Okay, di sini menurut Imam Ibn Katsir. Ya, siapa Imam Ibn Katsir ni? Okey. Kamu tahu Imam Ibn Katsir siapa? Iaitulah seorang ahli mufassirin, ya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia untuk memperbanyak zikir kepadanya. Zikir hendaklah sentiasa diucapkan agar manusia tidak tergolong dalam kalangan orang yang lalai. Tu yang kita lupa zikir tu. Zikir di ketika orang solat, orang yang uzur zikir. Ya, zikir hendaklah sentiasa diucapkan agar manusia tidak tergolong dalam kalangan orang yang lalai. Allah Subhanahu Wa Taala memotivasikan manusia untuk memuji malaikat dan menjadikan malaikat sebagai contoh. Ya, kita jadikan malaikat ni sebagai contoh. Malaikat sebagai contoh sebab malaikat ni dia tak henti-henti, dia sentiasa berzikir. Sebab tu Allah suruh kita jadikan malaikat tu sebagai contoh. Dia tak jadikan orang lain. Okey, baik. Hal ini disebabkan oleh malaikat sentiasa berzikir kepada Allah SWT tanpa henti. Sebab dia sentiasa berzikir, sentiasa berzikir tanpa henti. Ya, itulah malaikat. Ya, kita manusia ada masa kita ingat pada Allah, ada masa kita lupa. Ya, sebab tu Allah sentiasa ingatkan kita supaya kita sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Okey, baik, seterusnya. Okey, seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum. Surah Al-Baqarah ayat 152. Maksudnya, Allah oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Ya, Allah suruh kita ingat kepada dia sebab Allah nak bagi kepada kita kebaikan. Ya, apa kebaikan dia? Itulah ganjaran pahala. Ya, Allah bagi kat kita. Okey, baik.
Okey, sebelum kita masuk ke zikir, ni amalan. Kita tengok sebelah ni apa dia amalan. Zikir yang terbaik ialah zikir yang maksur. Seperti zikir yang maksur ni, yang maksur lah, maksud dia yang diamalkan oleh oleh yang maksur, yang terbaik. Okey. Itu adalah zikir yang terbaik lah, yang diamalkan oleh para nabi, para rasul dulu. Iaitulah yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua la ilaha illallah. Yang ketiga subhanallah. Yang keempat alhamdulillah. Yang kelima Allahu akbar. Yang keenam la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketujuh astaghfirullahalazim. Yang ke-8 Masya Allah, Masya Allah. yang ke-9 ya Allah dan ni'mat wakil. Baik, ini adalah zikir-zikir yang terbaik ya, yang maksur. Kamu boleh hafal lah ya, kalau disebut minta pada kita sebutkan 3 zikir yang maksur. Bolehlah kamu bagi. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah, astaghfirullahal azim, masya-Allah dan sebagainya. Okey, boleh? Baik, ini adalah zikir. Ini adalah zikir yang maksud. Okey, baik. Kemudian kita tengok yang berikutnya ialah maksud zikir. Okey, zikir. Maksud zikir tengok dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Okey. Zikir bermaksud ingatan. Dari segi istilah, mengingati Allah Subhanahu Taala sama ada melalui hati ataupun lisan. Ya, ingat Allah sama ada melalui ingat Allah ni sama ada melalui ingat ni, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama ada melalui hati ataupun melalui lisan. Hati ataupun lisan. Okey, peranan zikir. Ingat Allah sama ada melalui hati ataupun lisan. Okey, baik, seterusnya kita tengok tu yang pertama tadi maksud zikir. Okey, yang kedua ialah peranan zikir. Ya, ni baru kita masuk apa maksud zikir. Okey, yang kedua ialah peranan Menimbulkan. Ya. Okey, siapa nak baca yang pertama? Saya Ustazah Alia. Okey, Alia, sila Alia. Menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagus Alia. Okey. Timbul rasa syukur pada Allah. Syukur yang macam mana? Bila kita berzikir, kita ada dalam hati kita, kita rasa berterima kasih kepada Allah kan? Timbul rasa syukur lah. Bila kita sebut zikir pada Allah tu, contohnya kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betul tak? Alhamdulillah ke apa tak? Segala puji bagi Allah. Tu yang kita rasa syukur. Syukur. Okey, bagus. Yang kedua, okey, orang lain pula yang kedua. Baca yang kedua. Menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Ya, okey. Peranan yang kedua ialah menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Okey, ni bila tadi dah ada rasa syukur, ni dia jauhkan diri dia daripada melakukan maksiat. Maksiat ni banyak ni, maksiat ni. Kalau kita nak sebut maksiat ni, ada orang kata tak apa, tak kisah kan. Okey. Maksiat ni dia banyak. Maksiat dari segi mata, maksiat dari segi hati, ya, maksiat dari segi perbuatan dan sebagainya. Banyaklah tu. Ya, maksiat yang kita selalu tahu di antaranya maksiat ni apa? Berkapal tu senanglah contoh kan. Saya bagi couple senanglah. Okey, kalau berkapal dengan yang bukan mahram kita, ya, itu adalah dosa lah. Tapi bila kita berzikir, dia jauhkan diri daripada buat maksiat yang seperti itulah. Okey, baik, yang ketiga. Okey, yang ketiga ialah peranan zikir yang ketiga. Okey, siapa nak baca? Menjadi perisai peribadi daripada apa ni? Gangguan. Keagungan Syaitan. Gangguan, bukan keagungan ya. Gangguan. Gangguan syaitan. Okey, dia jadi perisai peribadi. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, dia jadi perisai. Apa maksud perisai ni? pelindung. Ha? Pelindung. Nahan tu.
Kalau kita tengok orang yang pergi berperang kan, dia senjata kan dia ada pegang satu alat kat depan dia tu kan. Yang tu Ya, perisai kan. Maksud dia jadi senjata kat dia. Senjata perisai peribadi daripada gangguan syaitan. gangguan syaitan. Itu satu zikir. Kan. Jadi perisai itu yang ketiga. Yang keempat. Okay, yang keempat. Siapa nak baca yang keempat? Okay. Anis. Alah. Ni. Memberi petunjuk ke jalan yang benar. Ya, memberi petunjuk. Petunjuk ke jalan yang benar. Itu yang keempat. Yang kelima. Okey, yang kelima. Mententeramkan hati. Bagus, mententeramkan. Jadi, ada 5 peranan ni. Yang Allah ingat jauhkan diri apa? Ada ya, 2. Yang ketiga, saya tu daripada syaitan. Yang keempat, beri petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk ke jalan yang benar. Yang kelimanya ialah apa? Menenteramkan hati. Baik, itulah peranan-peranan zikir yang ada ya dalam ni. Kalau boleh ingat 5 ni pun dah cukup bagus ya peranan zikir ni. Kalau kita nak sebut ni ada lagi yang lain-lain peranan zikir. Tapi kita nak ingat 5 ni pun dah memadai. Okey. Faham tak? Okey, baik. Seterusnya kita tengok sebelah dia perisma ilmu. Menurut Al-Qadhi Iyad, zikir dalam hati. Okey, menurut Al-Qadhi Iyad, zikir dalam hati dia kata apa? Okey. Ayat ni. Al-Qadhi Iyad dia kata zikir dalam hati. Ya, nama zikir dengan fikiran kepada keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Okey, kalau zikir dalam hati, kita menumpukan fikiran kepada keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, mentaati perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Syarah Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, kalau menurut ni lah Al-Qadhi ayat ni. Al-Qadhi ayat dia kata gitu. Zikir dalam hati dia kata tumpu. Okey, saya kena buang dulu ni. Sebab qadhi ayat ni nama orang qadhi ayat ni. Ya, dia kata zikir dalam hati tu apa dia? Okey, yang pertama dia kata menumpukan fikiran kepada keagungan dan kekuasaan Allah. Kedua, mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dia bagi 2 qadhi ayat dia kata. Okey. Okey, baik. Kemudian seterusnya kita tengok adab-adab berzikir. Okey, tolong baca seorang semua ni adab berzikir ni. Seorang baca. Saya Okey, silakan. sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Ya. Okey, satu. Yang kedua, berzikir dengan penuh merendah diri. Ya, yang ketiga. Berzikir dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang keempat. Yang terakhir, berzikir dengan suara yang lembut. Okey, ni adalah adab. Adab dia kita kena jaga ada adab masa kita berzikir. Ya. Masa berzikir tak boleh ada dalam zikir yang pertama ni dia kata sentiasa mengingati Allah dalam hati ni. Dia tak boleh ada dalam hati duk ingat benda lain, tak boleh. Maksud dia bila kita zikir adab yang pertama sentiasa mengingati Allah dalam hati kita, ada sedia Allah, ada sedia dalam hati kita. Bukan duk ingat benda-benda lain lah kan masa kita duk berzikir. Kalau lah mulut kita duk berzikir subhanallah subhanallah tapi dalam hati dalam fikiran duk melayang benda-benda lain, tak menepati adab berzikir. Ya, jadi adab berzikir pertama ni dia kata hendaklah sentiasa mengingati Allah dalam hati kita. Mengingati Allah dalam sentiasa. Maksudnya sentiasa ada. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah berzikir dengan penuh merendah diri. Berzikir adab dia tak boleh dengan suara yang lantang. Subhanallah, subhanallah. Tak boleh macam tu. Maksud dia kita zikir dengan penuh merasa rendah diri. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Begitu cara kita sebut zikir kita tu kan. Ada rasa rendah diri, ya. Merendah diri.
Yang ketiga ialah dengan penuh rasa takut. Tadi tu kita dah sebut dah, penuh rasa takut, ada merendah diri kan, tabarruan tadi kita dah sebut dah kan. Kemudian dengan suara yang lembut. Itulah suara lembut, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu adalah adab dia. Ada 4 adab berzikir. Tadi pun kita dah, sebenarnya kita secara tak langsung tadi kita dah sebut dah berkaitan dengan adab berzikir secara tak langsung ya. Okey, baik. Ini adalah adab dia. Okey, ada 4 adab di sini yang disenaraikan, ada 4 adab berzikir. Okey, kemudian para ulama menyatakan bahawa adab berzikir yang lain termasuklah apa? Adab kita berzikir. Ni tadi ada 4. Ulama kata ada lagi adab berzikir yang lain. Apa dia? Ni yang berikutnya lah. Tadi dah ada 4. Ni yang ulama sebut ni ada lagi apa? 8 kan? Jadi kita sebut satu. Yang pertama. Okey, siapa nak baca? Pertama. Membersihkan mulut daripada kotoran dan menyucikan diri daripada hadas. Okey. Yang kedua, memastikan tempat zikir bersih daripada kotoran dan suci daripada najis. Ya. Yang ketiga, menghadap kiblat ketika berada dalam majlis zikir. Ya. Yang keempat, berzikir dengan tenang dan khusyuk. Okey. Yang kelima, berusaha untuk memahami maksud lafaz zikir. Okey. Yang keenam, berzikir bersama-sama imam seperti selepas solat berjemaah. Ya. Yang ketujuh, memilih waktu yang afdal seperti selepas solat fardu. Okey. Yang terakhir, mengelakkan berzikir dalam keadaan yang tidak sesuai seperti ketika sedang qada hajat. Apa maksud qada hajat tu? Berhadas. Tak tahu. Berhadas qada Ustazah. hajat ni. Berhadas kecil. Berhadas duduk kat keadaan kita duduk berqada hajat ni, maksud dia kita duduk di dalam tandas tu kan. Tak kira lah kita duduk tengah duduk apa hak kecil ke yang besar ke kan. Jadi tak boleh. Ketika dalam keadaan yang tak sesuai seperti duduk tengah qada hajat, tak boleh lah duduk sebut subhanallah sambil dah duduk menengung tu sebut subhanallah alhamdulillah. Tak boleh yang macam tu. Okey. Okey, baik. Berikutnya ialah doa agar dipermudah. Ni sebelah ni, doa agar dipermudah untuk berzikir. Kita bacalah doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir, mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan beribadat untukmu sebaik-baiknya. Okey, baik. Yang ni adalah amalan dia lah. Okey, baik. Teruskan yang berikutnya ialah kepatuhan malaikat dalam berzikir. Bolehkah sampai setakat ni? Bolehkah kita nak teruskan lagi ni? Boleh. Okey, boleh. Okey, sebab nampak jelas kan? Okey, baik. Kepatuhan malaikat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seorang baca. Saya. Okey, silakan. Menurut Al-Qishu. Menurut siapa tu? Al-Sikho Wahbat Ni adalah Syekh sebut nah. Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Okey, cuba baca. Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Munir, para malaikat sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak bersombong untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikir memuliakannya. Para malaikat juga sentiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, hal ini dibuktikan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Inna lanahnu wa inna lanahnul musabbihun. Surah As-Saffat ayat 14 hingga ayat 16. Okey. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, maksudnya dan tiada sesiapa pun daripada kalangan
dengan kamu, melainkan ada baginya darjat yang tertentu. Wa inna lanahnu shafun, maksudnya dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris menjunjung perintah dan beribadat, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih menyucikan Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Baik. Ya, dalam ayat ini, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia nak merujuk kepada siapa ni? Kepada siapa ni? Malaikat. Malaikat. Malaikat ni sentiasa berbaris menjunjung perintah dan ibadat. Dan kamilah yang sentiasa bertasbih menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Ini adalah malaikat. Ya, itu adalah malaikat. Daripada ini dipetik daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang inilah surah As-Saffat ayat 164 hingga ayat 166. Okey, yang Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ucapan yang paling afdal, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma'allahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi." Okey. Jadi yang ni Abu Dzar yang meriwayatkan ni ialah Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah ditanya tentang ucapan yang paling afdal, ni adalah ucapan yang paling afdal. Apa ucapan dia? Jadi baik Muslim kata ucapan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk malaikat atau hamba-Nya iaitu Subhanallah wa bihamdihi. Itulah ucapan yang paling afdal. Subhanallah wa bihamdihi. Zikir di dekat surau tu yang surah zikir tu subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebab tiga ni adalah yang paling besar sekali. Zikir yang nampak dia mudah kita sebut, tapi nilai dia, ganjarannya amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Habis. Dah nak habis dah kita. Okey, kita tengok yang berikutnya ialah pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat. Okey, apa pengajaran ayat yang kita perolehi daripada tajuk kita pada malam ini? Okey, seorang baca. Kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa agar hidup kita lebih tenang. Okey, satu. Yang kedua? Kita hendaklah Okey, orang lain pula. Kita hendaklah Saya nak baca dulu. Okey, baca. Silakan. Kita hendaklah melembutkan suara ketika berzikir agar dapat mendatangkan rasa khusyuk, takut dan rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okey, itu yang kedua. Yang ketiga? Kita hendaklah mengelakkan diri daripada menyaringkan suara ketika berzikir kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Okey, yang keempat. Okey, orang lain? Okey, yang keempat siapa nak baca? Kita hendaklah mencontohi kepatuhan para malaikat yang sentiasa berzikir agar tidak lalai dan sombong. Okey, baik, bagus. Jadi alhamdulillah. Tahniah sebab kamu berjaya baca Wana. Okey, baik. Jadi sekarang Ustazah nak kamu tentukan mana isi dan mana huraian dalam pengajaran ayat yang pertama ni. Kita nak buat nak potong-potong supaya kamu kenal mana isi, mana huraian. Kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Isi. Ya, huraian. Agar kita tenang. Huraian. Okey, agar hidup kita lebih tenang, itu adalah huraian. Kamu dapat isi. Yang kedua ni adalah huraian. Okey, nombor 2. Isi dan mana huraian? Nombor 2, kita hendaklah melembutkan
Melembutkan suara ketika berzikir tu isi, lepas tu agar dapat mendatangkan rasa khusyuk, takut dan rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu huraian. Okey, baik, bagus. Yang ni adalah huraian. Okey, yang ketiga. Kita hendaklah mengelakkan daripada menyaringkan suara ketika berzikir isi kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar huraian. Ya, bagus. Itu jelas dari evidence. Yang keempat, kita hendaklah mencontohi kepatuhan para malaikat yang sentiasa berzikir. Yang tu isi huraian agar tidak lalai dan sombong. Huraian. Baik, bagus. Jadi alhamdulillah. Kamu dapat kenal pasti mana isi dan juga mana huraian. Jadi kamu tengok, untuk buat pengajaran ayat, dia kena ada ni, mula dengan ayat ni. Kita hendaklah. Dia kena ada Allah. Kalau tak ada Allah ni, dia tak jadilah pengajaran ni. Faham tak? Kita hendaklah. Nak ada ni. Ni semua dia ada ni, kita hendaklah. Dia kena mula dengan ni. Kalau pengajaran kena mula macam tu. Kemudian baru kita sambung dia, kemudian dan seterusnya huraian. Okey, jelas nak? Okey, itu adalah untuk pengajaran ayat. Okey, baik, sebelah dia adalah amalan. Okey, Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah ayuhan nas rabbu ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Muttafaqun alaih, maksudnya wahai sekalian manusia, kasihanilah dirimu. Sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada yang pokok dan yang jauh. Sesungguhnya kamu menyeru kepada Allah SWT lagi sangat dekat dan dia sentiasa bersama dengan kamu. Okey. Nah, ini adalah dalil hadis ditekankan supaya kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mohon kepada Allah. Okey, baik. Okey, habis untuk topik kita dah selesai daripada awal apa yang kita perolehi, dapat capai dah apa kita punya malam ni. Pertama kita baca, ada lagi kita baca betul. Lancar ada yang tadi tu baca betul. Lancar masih kurang lagi, tajwid pun masih ada kurang lagi. Jadi tadi Ustazah betulkan. Kalau Ustazah nak dengar seorang-seorang tu dia ambil masa. Jadi Ustazah cuma dengar seorang je untuk malam ni. Okey, lepas ni betulkan dari segi bacaan lah, tengok baca lagi. Kemudian baca dan okey, yang kedua, ingat kita semua jelas dan kita faham ayat ni, ayat surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206 yang ada sebanyak 8 daripada apa ni, potongan ayat, dan Ustazah potong-potong ikut dia punya tu dia untuk supaya kamu faham maksud bagi setiap satu-satu tu, satu-satu kalimah, satu-satu potongan tu. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok perintah Allah, apa dia perintah Allah yang ada dalam ayat ni, apa dia. Kemudian maksud zikir tu apa, maksud zikir. Seterusnya kita tengok adab berzikir dan kepatuhan malaikat dalam berzikir ni, kita nak mencontohi malaikat dalam kita berzikir. Akhir sekali ialah pengajaran ayat. Okey, boleh semua sampai setakat ni? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Kalau boleh semua, sekarang kita tengok pada aktiviti. Okey, sekarang buka buku latihan masing-masing. Okey. Jawab soalan aktiviti ni sekarang. Ustazah nak kamu jawab sekarang. Semua sekali jawab. Okey. Ustazah bagi masa untuk kamu jawab untuk aktiviti yang pertama lah. Okey, boleh tak semua ready tak dengan buku-buku tu? Boleh. Okey nah. Okey, saya bagi masa untuk jawab ni. Okey, nak ambil masa juga ni untuk kamu jawab ni. Cari maksud bagi setiap potongan ayat yang berikut. Okey, kamu buat yang ni. Sekarang dia buat dalam bentuk macam ni kan, satu-satu sebab dia tak ada sebelah dia. Jadi Ustazah nak kamu dalam bentuk kolom. Buat dua nah.
Okey, kamu buat dua dan collar dua. Jadi dua collar atas kamu pasang ya. Dan sama ya. Kolom yang kedua ni kita tamat ya. Dalam okey, Buat kotak juga. buat kotak. Bila ayat dah lagi. Okey, nampak tak? Okey, tengok yang kat ni ya. Saya bagi masa untuk kamu buat lebih kurang dalam aktiviti malam ni kita buat yang ni satu je. Saya bagi masa lebih kurang dalam 10 minit kot untuk kamu siapkan lah. Okey, ada dah yang dah siap dah? Ustazah bagi kita Ustaz. Ya. Ada. Ustazah buat apa? Ni buat yang ni. Ustazah buat 5 Ustazah. Ya. Siapa dah buat? Baru buat berapa? Dia Baru dah. buat 5. Oh, buat 5. Okey, baik. Lagi yang dah siap tu siapa tu dah siap? Tu dia elok-elok cantik-cantik ni. Ya, kalau Ustazah punya kolom kotak Ustazah tak apa elok ni sengit-sengit ni. Kamu buat bagi elok-elok lah. Guna pembaris tau. Okey. Ada 9 kat dalam ni. 9 yang kamu kena buat dia punya maksud. Ya, kalau yang berkata fi nafsa ni maksud dia apa? Berkata fi nafsika maksud? Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Okey, baik. Yang pertama, yang kedua. Okey, yang ketiga la yastakbiruna an ibadatihi. Apa dia? Serta tidak menyaringkan suara. Tidak menyaringkan suara. La yastakbiruna an ibadatihi. Pada Nampak? La yastakbiruna. ulang lain tak dengar. Mic. Yang nak jawab mic. La yastakbiruna an ibadati tadi ulang balik. Okey, yang nak jawab ulang balik buka mic. Yang nak jawab. Tidak ingkar daripada beribadah kepadanya. Ya, sebab betul tidak ingkar daripada beribadah kepadanya. Okey. Yang keempat, tadarruan wa khifatan. Okey. Pada waktu pagi dan petang. Tadarruan wa khifatan ni. Apa tadarruan? Pada waktu pagi. Salah tu. Tadarruan wa khifatan. Tengok balik tadarruan wa khifatan tadi kan Ustazah dah tunjuk Dengan merendah dah. diri. Ya, merendah diri wa khifatan.
Dan rasa takut. Ya, okey betul. Tu yang keempat. Yang kelima, wala takum minal ghafilin. Saya Ustazah. Ya. Saya. Okey, sila. Serta janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Okey, baik, bagus. Kemudian seterusnya wa yusabbihunahu. Wa yusabbihunahu. Saya Ustazah. Ya. Mereka sentiasa bertasbih baginya. Okey, baik, bagus. Wadunal jahri minal Wadunal jahri Serta kepadanya jua mereka bersujud. wadunal jahri minal qawli. Wadunal jahri minal qawli. Maksudnya Serta tidak menyaringkan suara. serta Serta tidak menyaringkan suara. Okey, bagus. Innal ladina 'inda rabbika. Ni yang ke-8. Saya Ustazah. Sungguhnya mereka Sesungguhnya malaikat mereka yang ada di sisi malaikat Tuhanmu. yang ada Sungguhnya mereka siapa ni? Malaikat kan? Yang Ya. berada di sisi Ya. Okey. Tuhanmu. Walahu yasjudun. serta kepadanya juga mereka bersujud. Okey, baik. Jadi alhamdulillah. Okey, jelas kat sini. Semuanya dapat ada yang salah itu buat pemeriksaan anak. Okey, nanti tugasan tak Ustazah dah siap dah. Okey. Screenshot tak kata dah buat dah. Okey, baik. Yang berikutnya aktiviti yang berikutnya. Okey. Kamu tengok aktiviti yang ketiga ni. Okey, aktiviti yang ketiga. Siapa yang mic? Kita mic tak? Ya, okey, baik. Yang kamu tengok yang berikutnya, yang ketiga ni. Okey, yang ketiga. Aktiviti yang ketiga. Tengok aktiviti ketiga. Laksanakan aktiviti dia kata quadrat activity. Untuk murid menyokong idea bagi mencari kaedah memudayakan amalan berzikir dalam kalangan murid. Okey, kaedah bagaimana nak budayakan ni? Ustazah nak kamu senaraikan. Okey, kaedah membudayakan amalan berzikir dalam kalangan murid. Apa kaedah yang paling? Kaedah tu maksud dia cara lah. Cara nak membudayakan amalan berzikir dalam kalangan murid. Bagi kamu apa yang kamu boleh buat? Okey. Jadi kamu senaraikanlah kaedah nak membudayakan ni. Kamu senaraikan 5 lah. Nah, senaraikan bagi 5. Okey. Nah, senaraikan 5. Tulis dia punya arahan dia di sini adalah Okey, arahannya adalah senaraikan 5 kaedah memudayakan amalan berzikir dalam kalangan murid. Boleh? Itu yang ketiga. Nah, jawab. Yang buat yang ketiga tu jadi nombor 1, aktiviti. Hak ni dia masuk dalam aktiviti, dia bukan penilaian lagi lah. Ni baru aktiviti. Okey, jadikan dia sebagai nombor 1, senaraikan 5 kaedah memudayakan amalan berzikir dalam kalangan murid. Itu yang pertama. Yang kedua, alunkan zikir selepas solat berjamaah dengan diikuti surat imam. Okey, yang keempat tu tak perlu. Yang kelima, cari zikir-zikir yang maksur. Zikir-zikir yang maksur tadi tu pun dah ada dah kan. Jadi tak perlu. Jadi buat aktiviti berapa aja yang kamu nak kena buat ni? Okey, buka mic seorang jawab. Ada berapa aktiviti yang nak kena buat? Dua. Okey, 2. Yang ni maksud dia kamu buat hak awal ni. Okey, buat aktiviti yang pertama tadi tu. Dan yang kedua ni soalan nombor 3 yang Ustazah highlightkan warna hijau tu. Nah, jadi yang kedua tu jadikan nombor 2, iaitu kamu tulis senaraikan 5 kaedah memudayakan amalan berzikir dalam kalangan murid. Okey, dapat nah 2. Okey, sekarang kita teruskan dengan soalan penilaian. Okey, tandakan saja yang ni nak kena buat dalam buku latihan ni selain daripada aktiviti tadi. Okey, ni soalan penilaian. Tolong tengok soalan penilaian yang pertama. Okey, yang pertama ni nak kena baca depan Ustazah seorang-seorang. Jadi yang pertama ni tak perlu buat lah. Okey, yang tak perlu buat ni Ustazah pangka. Okey.
Yang kedua, nyatakan maksud potongan ayat yang berikut. Yang ni pun tak perlu sebab aktiviti tak start dah buat dah. Okey. Yang ketiga, jelaskan perintah Allah SWT dalam ayat. Okey, yang ni kena buat. Okey. Apakah maksud zikir pun kena buat. Kamu buat latihan saja malam ni. Noto tak payah buat. Faham tak? Okey. Yang kelima ni, jelaskan 2 peranan zikir. Yang keenam, jelaskan 3 adab berzikir. Yang ketujuh, terangkan kepatuhan malaikat dalam berzikir kepada Allah. Okey, yang ke-8 ni ialah pengajaran ayat. Okey, kamu buat dalam bentuk latihan sahaja. Ya, yang mana latihan kamu ni dah merangkumi nota kamu. Okey. Baik, jadi yang terakhirnya ialah soalan 9 ni juga kena buat soalan hebat. Asyah berasa keluh kesah lalu dia berzikir untuk menenangkan hatinya, namun hatinya masih tidak tenang. Mengapakah situasi di atas berlaku? Huraikan. Okey, jadi yang tu yang kamu kena buat. So jadi sekarang ni soalan nombor 3 dia jadi soalan nombor 1. Ya. Ya. Ustazah boleh tolong ulang sekali lagi tak sebab tadi Ulang balik. Okey, ulang balik tengok soalan nombor 3 yang nak kena jawab. Soalan nombor 3 jadi nombor 1, soalan nombor 4 jadi nombor 2, soalan 5 jadi nombor 3, soalan 6 jadi nombor 4, soalan 7 jadi nombor 5, soalan 8 jadi nombor 6, soalan 9 jadi nombor 7. Okey. Boleh? Yang minta saya ulang tadi tu? Dapat tak? Ustazah, Ya. yang nombor 9 tu nama dia tu apa? Asyah. Apa dia? Asyah. Okey. Asyah. Okey, Asyah berasa keluh kesah. Okey, dapat? Lalu dia berzikir untuk menenangkan hatinya, namun hatinya masih tidak tenang. Mengapakah situasi di atas berlaku? Huraikan. Okey, dia nak kamu huraikan lah. Okey, boleh? Sampai setakat tu, ada sebarang masalah? tak ada. Okey, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Jadi kita dah habislah untuk tajuk kita pada malam ni. Terima kasihlah kepada semua yang dapat hadiri kelas pada malam ni. Mudah-mudahan kamu semua dapat memahami topik ni dengan sepenuhnya lah, menguasai topik ni lah nak. Ya, agak-agak rasa malam ni boleh tak kuasai semua tajuk ni ada dalam ni. Siapa yang dapat? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Daripada kamu ulang kaji nah. Kamu buat ulang kaji, tak apa. Bila lepas habis nanti Ustazah record balik ni, kemudian Ustazah akan masuk balik kat dalam WhatsApp. Benda ni, yang ni siapa yang join malam ni adalah suara-suara dia. Okey. Baik, lepas tu nanti Ustazah akan masukkan dalam WhatsApp insyaAllah. Nah. Okey, baik, jadi sampai setakat ni sahaja untuk kelas kita pada malam ni. Kita akhiri dengan membaca wal asr. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Baik. Dulu dan yang lemah tu adalah daripada Ustazah sendiri. Jadi tahniah kepada semua kerana telah pun berjaya bersama Ustazah sampailah ke saat ini. Okey, kerana di atas kesetiaan kamu tu mudah-mudahan Allah SWT akan memberi melapangkan dada kita dan memberi kita mudah untuk kita menguasai ilmu terutamanya dalam pendidikan Islam. Okey, insya-Allah. Jadi Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.